Selamat pagi kepada Puan Dr. Christina. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tentang tokoh-tokoh pendidikan mengikut era. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Putra Muhammad Firdaus bin Harun, kemudian Muhammad Hazim Irfan bin Muhammad Razi, dan Evelyn Eliana. Antara tokoh-tokoh pendidikan mengikut era yang sangat berjasa dengan negara kita ialah seperti Aminuddin Baki. Biodata Aminuddin Baki, beliau dilahirkan pada 6 Januari 1926 di sebuah kampung dalam daerah Timur Perak. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu pada tahun 1932 hingga 1936 dan beliau meneruskan pelajaran di Sekolah Anderson, Ipoh, dan melayakan dirinya menduduki Special Malay Class pada tahun 1936 hingga 1941. Beliau merupakan seorang yang tekun dan sangat mencintai ilmu. Beliau telah menubuhkan Persatuan Pelajar di Perak pada tahun 1945 yang dikenali sebagai Persatuan Pelajar-Pelajar Melayu Semenanjung. Hasil daripada persidangan beliau dengan pemimpin pelajar lain, terbentuklah Gabungan Pelajar-Pelajar Melayu Semenanjung ataupun dikenali sebagai GPMS pada 15 Ogos tahun 1948. Pada tahun 1949, Aminuddin berhenti bergiat aktif kerana ditawarkan ke Universiti Malaysia Singapura. Beliau melanjutkan pelajaran dalam bidang pendidikan di Institut Pendidikan Universiti London dengan beasiswa Ratu dan meninggalkan Pulau Pinang pada 12 Julai 1952 dan beliau meninggal dunia pada 24 Disember tahun 1965 di saat beliau berumur 36 tahun. Pandangan Aminuddin Baki terhadap pendidikan, beliau mencadangkan untuk mewujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum dan bangsa di bawah satu pimpinan yang sama. Beliau tidak bersetuju dengan dasar yang dihasilkan pada zaman British kerana telah mewujudkan 5 jenis persekolahan dalam sistem pendidikan, iaitu Sekolah Vernakular Melayu, Sekolah Vernakular Cina, Sekolah Vernakular Tamil, Sekolah Vernakular Inggeris dan Sekolah Agama Madrasah. Beliau percaya usaha ini dapat menyatupadukan murid-murid untuk menjadi warga negara yang hidup harmoni, memerlukan pembentukan kurikulum yang dapat memenuhi keperluan semua masyarakat supaya murid-murid dapat belajar bekerjasama dan bermain bersama-sama tanpa mengira kaum dan bangsa. Seterusnya, pandangan Aminuddin Baki terhadap pendidikan. Beliau mencadangkan satu memorandum on the suggested system of national education kepada Jawatan Kuasa Pelajaran pada tahun 1956 untuk menggubal laporan Razak. Beliau dilantik sebagai ahli jawatan kuasa bagi laporan Razak. Antara cadangan penting dalam penyata itu adalah seperti menubuhkan sekolah rendah bahasa pengantar Melayu, sekolah rendah Inggeris, Tamil dan Cina. Seterusnya, beliau menemukan sekolah menengah kebangsaan dan memastikan sukatan pelajaran yang sama di semua peringkat. Sukatan pelajaran yang sama di semua sekolah, menyusun semula sistem perguruan Persekutuan Tanah Melayu dengan menyamai taraf kehidupan mereka. Seterusnya, beliau memperkenalkan gerakan obor. Gerakan obor merupakan siri ceramah beliau yang pertama hingga ketiga di mana Aminuddin Baki ini menyuntik semangat anak bangsa supaya terus berjuang dalam memajukan pelajaran dan terus mengejar ilmu. Beliau juga menegaskan bahawa kerajaan akan membantu mereka dari segi kewangan seperti beasiswa, menyediakan asrama kepada para guru dan pelajar serta bantuan alat pelajaran untuk belajar. Walaupun bangsa Melayu ramai yang mendapat berbagai kemudahan, namun prestasi mereka masih belum memuaskan. Oleh terdapat beberapa faktor yang mendorong anak bangsa Melayu mundur menurut Aminuddin, iaitu seperti pengaruh dan tekanan keadaan di sekeliling dan kefahaman agama yang tidak seimbang.
pengetahuan kamu semua, Aminuddin Baki inilah yang mewujudkan sistem ujian seperti UPSR, ujian pentaksiran sekolah rendah, SPM Sijil Pelajaran Malaysia, dan STPM Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia. Kemudian kita teruskan pula dengan tokoh yang seterusnya, yaitu Profesor Dato' Dr. Ungku Umar. Biodata beliau dilahirkan pada 18 Januari pada tahun 1931 di Johor Bahru, Johor, dan beliau meninggal dunia pada 15 Februari 1969 ketika umur 38 tahun. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Keluang Segamat, Pontian dan Tamkang, Sekolah Inggris. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran di Sekolah Inggris Maktab Melayu Kuala Kangsar, MCKK Perak. Kemudian beliau merupakan lulusan diploma dalam bidang petologi pada tahun 1962 di Royal College of Physical London. Kemudian beliau lulus ijazah MBBS di University Malaya, Singapura pada tahun 1957. Kemudian beliau memperoleh PhD dalam bidang Clinical Chemistry Royal of Surgeons England pada tahun 1965. Kemudian Profesor Dato' Dr. Ungku Umar ni, beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai pegawai perubatan dan penyelidikan di Pusat Penyelidikan Perubatan Kuala Lumpur, pendaftar di Jabatan Petologi Royal Free Hospital School of Medicine, London pada tahun 1963. Beliau menjadi anak Melayu pertama yang dilantik sebagai pengarah Pusat Penyelidikan Kuala Lumpur. Kemudian beliau menjadi pengarah Pusat Penyelidikan Perubatan Kuala Lumpur pada tahun 1965. Beliau juga pernah mewakili Malaysia dalam persidangan perubatan antarabangsa dan memberi sumbangan dalam bentuk ceramah dan pidato umum di Australia, Indonesia, Amerika Syarikat, Filipina, China, dan Singapura. Ceramah dan pidatonya berkisar tentang pentingnya hasil penyelidikan perubatan disebar luas untuk menjaga kesihatan rakyat. Prinsip kesihatan itulah kemajuan, dan tak sihat manakan maju, telah ditegaskan oleh beliau ketika memperjuangkan bahasa Melayu dalam perubatan negara. Sumbangan signifikan beliau yang lain ialah peranan besar dalam Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya, pandangan Profesor Dato' Dr. Ungku Umar terhadap pendidikan. Beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu memainkan peranan yang sangat penting dalam memajukan kesihatan rakyat. Melalui bahasa Melayu yang merupakan bahasa pertuturan utama khususnya bagi masyarakat Melayu, pendedahan tentang ilmu kesihatan dan perubatan bukan sahaja dapat disampaikan dengan mudah, tetapi juga dilihat dapat menarik minat anak muda. Untuk mendapatkan pendidikan formal yang melahirkan golongan profesional, mereka perlu belajar dalam situasi berorientasikan bahasa Inggris. Penggunaan bahasa Melayu dalam bidang sains kesihatan dan perubatan khususnya perlu diperluaskan agar masyarakat Melayu tidak ketinggalan dalam mendapatkan maklumat yang betul tentang kesihatan. Profesor Dato' Dr. Ungku Umar sangatlah popular sehinggakan diberi nama kepada Politeknik, iaitu Politeknik Ungku Umar. Seterusnya adalah berkaitan dengan biodata diri Buya Hamka. Nama sebenar beliau ialah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau lahir pada tahun 1908 di Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat. Beliau merupakan seorang warga negara Indonesia. Beliau biasanya dikenali dengan gelaran Buya, yaitu panggilan bagi orang Minangkabau yang membawa maksud sebagai seorang yang dihormati. Pendidikan awal beliau adalah di sekolah dasar Maninjau sehingga kelas 2. Ketika berusia 10 tahun, beliau meneruskan pelajaran dalam bidang agama dan bahasa Arab di Sumatera Tawalib, Padang Panjang. Beliau mula menceburi bidang perguruan sebagai guru agama di perkebunan
di Perkebunan Tebing Tinggi Medan pada tahun 1927 dan di Padang Panjang pada tahun 1929. Seterusnya, beliau menjawab jawatan sebagai dosen di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang dari tahun 1957 hingga 1998, di mana beliau menjawab jawatan selama setahun. Selain itu, Hamka juga pernah menjadi rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan Profesor Universitas Mustafa Jakarta. Beliau juga pernah dilantik sebagai pegawai tinggi agama oleh Menteri Agama Indonesia, tetapi terpaksa meletakkan jawatannya apabila Presiden Soekarno mengarahkan beliau hanya untuk memilih antara satu daripada, yaitu menjadi pegawai negeri ataupun bergiat dalam politik Majelis Syura Muslimin Indonesia. Hamka meninggal dunia pada tahun 1991 di Jakarta. Perbedaan antara pendidikan dan pengajaran menurut Buya Hamka ialah, menurutnya pendidikan Islam dari segi pendidikan Islam merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pendidik untuk membentuk watak, budi, akhlak dan kepribadian pelajar supaya mereka dapat menjalankan yang baik dan yang buruk. Manakala dari segi pengajaran, Islam ialah upayaan untuk mengisi intelektual pelajar dengan sejumlah ilmu pengetahuan. Bagi pandangan beliau terhadap pendidikan mempunyai dua dimensi, yaitu bahagia di dunia dan di akhirat. Bagi mencapai tujuan tersebut, manusia haruslah menjalankan tugasnya dengan baik dan beribadah. Oleh hal yang demikian, segala proses pendidikan pada akhirnya bertujuan agar dapat menuju dan menjadikan anak didik sebagai abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Hamka, mengapa pentingnya manusia mencari ilmu pengetahuan? Mengapa pentingnya manusia untuk mencari ilmu pengetahuan? Karena ia bukan hanya untuk membantu manusia memperoleh kehidupan yang baik, namun dengan ilmu manusia akan mampu mengenali Tuhannya, memperbaiki akhlaknya, dan sentiasa berupaya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau membezakan makna pendidikan dan pengajaran. Menurutnya, pendidikan Islam merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pendidik untuk membentuk watak, budi, akhlak dan kepribadian pelajar supaya mereka dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Tokoh luar negara yang seterusnya ialah Confucius, atau dikenali juga sebagai Konghucu, yang lahir pada tahun 551 sebelum Masehi di negeri Lu. Namun kini, negeri tersebut telah diberi nama baru, yaitu wilayah Shantung, China. Beliau juga dilantik sebagai penasihat adat istiadat negeri Lu dan menjadi Menteri Keadilan pada tahun 502 Masehi. Confucius telah membuka sekolah sendiri pada umur 30 tahun. Beliau juga telah bermastertin di luar negeri selama 14 tahun dan kemudian pulang semula ke negeri asalnya selama beliau telah mencapai umur 60 tahun. Tokoh ini berasal dari keluarga bangsawan yang telah kehilangan status dan kekayaan, namun beliau seorang yang sangat kaya dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lebih mendalam. Seterusnya, pandangan Confucius terhadap pendidikan. Confucius mengakui bahwa setiap individu mempunyai potensi yang berbeza. Oleh itu, beliau mengajar muridnya mengikut kebolehan individu. Strategi yang digunakan ialah perbincangan. Antara pendapat para ahli Konfusianisme adalah pendidikan merupakan alat untuk mengekalkan nilai dan norma masyarakat. Kedua, mendidik pelajar dengan nilai, norma, peraturan, dan kebudayaan. Ketiga, memperkembangkan fitrat manusia dengan nilai-nilai murni. Dan yang akhir sekali, mengekalkan kebudayaan, seterusnya membawa kepada kesejahteraan dan keharmonian hidup. Kesimpulannya, tokoh-tokoh pendidikan dari pelbagai era telah memainkan peranan penting dalam membentuk sistem pendidikan ke arah yang lebih mampan, seterusnya dapat menjadi inspirasi dalam usaha memperkasakan
pendidikan dari semasa ke semasa.